Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam siri Konspirasi Teknokrat bersama saya Aril, tanpa Uda di sisi, mungkin dia demam kot kan. Okey, bersama saya hari ni dalam siri Akak Umbi Memilih. So bersama saya hari ni tak lain tak bukan seorang pemangku ketua bahagian Kapar, saudara Tuan Halim ataupun lebih dikenali sebagai Abang Halim lah di kawasan Kapar. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah saya masih sihat. Okey bang, saya nak tanyalah bang. Abang ni sebagai orang yang lama, berapa lama abang dalam Bersatu? Saya tanya abang. Semenjak pendaftaran awal Bersatu, kalau bulan lepas kita menyambut 8 tahun, begitulah ya, saya 8 tahun dalam Bersatu. Dalam 8 tahun bang Sama. Okay, apa pengalaman abang dalam Bersatu yang abang dapat kongsikan bersama kita dalam Konspirasi Teknokrat ni? Okey, dalam Bersatu ni saya sejak awal saya bersama dengan Bersatu, saya dah menghadapi dua pilihan raya lah. Dua pilihan raya yang Bersatu sertai. Ya. Yang keduanya, saya ni lahir. Saya lahir bukannya dari barisan kepimpinan awal. Saya lahir hanya sebagai ahli dan ahli jawatankuasa biasa di peringkat bahagian. Tapi menjelang pemilihan peringkat awal Bersatu tahun 2020, saya menawarkan diri untuk bertanding sebagai timbalan ketua bahagian. Alhamdulillah saya mendapat sokongan daripada majoriti yang agak besar daripada ahli-ahli di bahagian, dan saya terus menjalankan tugas-tugas saya sehinggalah kepada tamat penggal. Oh, penggal ni lah untuk ni. Ya? Okey bang. Dalam sepanjang abang 8 tahun bersama Bersatu di bahagian Kapar khususnya, apakah cabaran, dugaan yang abang harungi lah semasa abang jadi JK sebagai ahli biasa? Apa yang abang nampak? Banyak. Sebenarnya pengalaman saya melihat, pasal saya lahir saya dah hadirkan diri saya dari peringkat bawahan dan peringkat bahagian. Masa tu memang agak mencabar lah. Agak huru-hara juga. Huru-hara bang? Buka bila wujudkan di AJK bahagian bertukar-tukar, individu duduk bahagian, bila berhujah politik sedikit, ada yang merajuk, ada yang kecil hati dan tidak munculkan diri di dalam mesyuarat bahagian. Begitulah politik Parti Bersatu. Sebenarnya kita macam baby lagi. Dari baby kita melahirkan, hari ini 8 tahun, saya rasa dah menjadi, kita kalau budak sekolah tu dah di peringkat persekolahan lah hari ini kan. Betul. Bukannya dewasa berbanding dengan parti-parti kita yang di Malaysia yang lain, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang dah masuk 40 tahun. Kita baru 8 tahun kan. Ya, betul. Parti kita 8 tahun. Tapi begitulah, perjuangan parti kita ialah majoriti untuk orang Melayu dan juga bangsa lain yang tidak sehaluan dengan politik kepimpinan negara hari ini. Agak mencabar. So macam mana bang cara tangani masalah tu, cabaran tu, untuk kita tarik crowd ataupun ahli-ahli baru dalam Bersatu ni sebenarnya? Macam mana cara tu bang? Sebenarnya rakyat di bawah ramai yang berminat untuk menyertai dan memberi sokongan kepada Parti Bersatu ni. Mana penerimaan diorang lah. Tetapi masalahnya ahli kepimpinan di peringkat cawangan dan peringkat bahagian ni, mereka yang kurang berpengalaman dalam politik. Jadi dia lebih memikirkan untuk menonjolkan diri dia sendiri di dalam parti itu tersebut daripada membawa hala tuju parti, visi parti kepada masyarakat. Ya, maksud abang setuju apa kalau saya cakap ni? Maknanya one man show dalam setiap cawangan dan bahagian. Dia nak menunjukkan diri ni seorang yang boleh bawa parti ke depan, tapi tanpa ada kerjasama yang baik lah, maksud dia. Ya. Oh, okey bang. Soalan panas sikit. Abang tahu kita ni sekarang dalam fasa orang kata pemilihan parti. Pemilihan parti, betul. Okey. Apa abang punya sekarang ni mungkin saya rasa abang akan bertanding. Saya yakin yang abang akan bertanding ataupun mempertahankan jawatan. Saya akan bertanding. Sebenarnya kerusi itu kosong. Semenjak pengunduran
YB bekas KB saya berundur daripada tidak menyokong parti ini lagi, perjuangan parti, dan kerusi itu kosong. Saya sebagai pemangku maknanya bukan hak mutlak saya untuk menjadi ketua bahagian. Saya hanya memangku di dalam period 6-7 bulan ni, sepanjang ketiadaan beliau, saya memangku memastikan bahagian ni terus berjalan seperti di bahagian-bahagian lain. Jadi saya nampak pertandingan ini akan membawa kita memilih pemimpin yang pernah berjuang pada parti dan akan memberi penyatuan kepada parti itu penting. Okey. Maksudnya macam itulah bang. Okey. Yang saya tahulah bang. Okeylah, kalau setiap kali pemilihan kan, abang pun faham pemilihan ni agak dia keras dan hot sikit. Abang, saya biasa tengoklah kalau pemilihan ni mesti ada bergaduh. Kan, bergaduh tak kira lah antara papan sendiri ke, bahagian sendiri ke, ataupun banyak sangat papan-papan yang ada ni bang. Adakah bila menang papan yang satu ni, direct semua mesti orang cakap kalau menang itu ada rezeki dia, satu papan menang, adakah dia akan menyambut papan yang lain tu? Ataupun macam mana bang? Selalunya bila berlaku satu pertandingan, keretakan tu memang berlaku. Kerana kempen-kempen yang berlebihan dan kempen-kempen yang tidak jelas sebenarnya membawa halu tuju parti dan lebih membawa air pemikiran individu yang bertanding tersebut. Saya rasa tidak akan memberi kebaikan kepada parti. Tapi jika pemimpin Tuhan lebih bercakap kepada parti, hala tuju parti dan apa yang mereka akan lakukan selepas memenangi pertandingan di peringkat, tak kisahlah di peringkat bahagian atau kepimpinan tertinggi, saya rasa parti ini akan membawa satu demokratik yang lebih baik dibandingkan dengan parti-parti lain. Okey. Dari segi pemilihan lagi bang, kalau kita tengoklah apa benda, kalau pemilihan ni pastinya ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak. Kan? Macam mana kalau kita tahu benda tu, kita nak tangani dia, sedangkan kita ni satu ni sebenarnya, tapi bila ada pemilihan je kita nak kena berpisah. Abang setuju tak benda tu? Saya rasa tak harusnya begitu. Saya tak setuju. Sebenarnya kita bila berlaku pemilihan, kita harus memberi ruang baik kepada tim kita dan tim yang memusuhi kita. Tapi yang menjadi masalah saya lihat sekarang ni di kebahagiaan saya sendirilah. Dia dah mula menjadikan sekatan-sekatan ni bukan menjadi amalan kita dalam bertanding. Saya kata menyekat kita dari berjumpa dengan ahli-ahli yang akan mengundi di sebelah sana. Tak kisahlah. Dia memang dah set up dia punya perwakilan dia daripada pernah dipengaruhi kita. Itu saya rasa tidak matang lah dalam politik. Yalah, yang saya dengar selalu pemilihan mana-mana bang parti mesti akan ada yang jenis ni kambus orang ni punya perwakilan, yang ni kambus orang ni punya line up. Kan? So macam mana untuk kita bersatukan benda tu, untuk kumpulkan benda tu, untuk menjadi satu lah, supaya benda ni tak menjadi tradisi ataupun legasi kita ni asyik nak berpisah je. Cuma pandangan saya, dalam pemilihan ni seharusnya kita pergi kepada perjuangan dan apa yang parti boleh lakukan kepada kita, ahli-ahli dan masyarakat. Tapi janganlah kerana pertandingan ni kalau kita hanya memikirkan nak memastikan tim kita menang, dan pastikan tim kat sana tu tidak menang, maknanya kita itu bukan konsep demokrasi. Betul. Itu bukan demokrasi. Kita harus memberi ruang pada dua dan jangan terlampau emosional lah. Maknanya dalam politik jangan terlampau emosi. Jangan emosi bila lontaran-lontaran tuduhan yang agak di luar daripada konteks pemilihan tu berlaku. Kerana bila berlaku pemilihan, kita tak boleh mengelak daripada serangan-serangan yang begitu, serangan peribadi,
serangan pentadbiran dipersoalkan. Sebagaimana pilihan raya, samalah juga dalam pemilihan parti kita ni. Sebenarnya abang setuju dengan saya, kita buat politik tu secara politik matang lah. Politik matang supaya kita ada politik yang bersih, bersaing secara sihat, tidaklah menggunakan peribadi ataupun orang tu punya isu-isu dalaman lah. Maknanya lihat pada segi kepimpinan dan macam mana mereka mentadbir. Betul tak bang? Betul. Setuju Okey. Sekarang ni bang, saya yakin yang abang pun akan bertanding di peringkat ketua bahagian. So, kat situ ada saingan, betul bang? Macam mana cara abang nak tarik orang yang macam abang cakap demokrasi tadi, untuk menarik dan mengumpulkan orang supaya abang menang ataupun berjaya bersama satu papan tanpa mengecewakan pihak lain? Macam mana abang rasa? Saya berpandangan beginilah. Kita walaupun berpolitik, kalau kita membawa suara ahli, kepentingan ahli, bukan bawa suara saya, bukan suara individu. Misal kata saya mengetuai di pasukan sinilah untuk bertanding kan, dan ada satu papan lagi di sebelah sana bertanding. Sebagai ketua, kita mengetuai semua daripada dua kumpulan ini. Jadi kalau boleh, jangan dah membawa isu-isu yang menegangkan kerana politik, kerana hujah yang dibawa oleh pasukan sebelah sini, membawa belah sana tak puas hati dan bertindak balas, hanya menyerang peribadi, kebanyakan menyerang peribadi, tetapi tak membawa isu parti pun. Kalau parti hari ini, saya kata di kawasan kami, pada hari ini ada mempunyai 1,700 lebih ahli. Kita macam mana kita nak mempertingkatkan dan nak memperluaskan ahli-ahli dan ideologi kita kepada masyarakat di bahagian kita, di parlimen kita, parti kita kepada yang lebih luas, lebih besar. Boleh jadi kalau hari ini kita punya 1,700, kepada penggal akan datang kita boleh kepada 3,000 ahli. Itu yang patut kita bawa. Betul tak? Betul. Narratif begitu. Tetapi kalau mempersoalkan kepimpinan, membawa cerita yang lepas, saya rasa itu bukan hala tuju. Kalau lepas, kita sama satu pasukan. Betul. Kenapa nak salahkan orang yang bertanding saja ni ya? Padahal kita sama satu pasukan. Kita patut sama-sama menggarap parti ini kepada yang lebih baik pada hari ini. Alhamdulillah setakat ni kita boleh bersama baik. Kalau kita dari hari ini kita tak bercerita pasal kebaikan untuk penyatuan, insyaAllah kita takut lepas pemilihan, takut berlaku perpecahan. Itu tu bang kan. Pasal saya pernah mengalami dalam pemilihan yang pertama parti tahun 2020. Mereka yang kalah memang tak bersama dengan kita langsung sampai hari ini. Sehinggalah terwujudnya parti baru yang perpecahan tu, mereka terus ke sana. Kalau mereka tu bersama dengan kita, memang parti di peringkat bahagian tu lagi kuat dan mempunyai pemimpin parti yang berpengalaman. Itulah sebenarnya tujuan parti wujud, untuk menguatkan parti dan menghadapi parti lawan. Akhirnya kita akan berakhir di pilihan raya. Betul tak? Tapi kalau pilihan raya 18 mereka bersama kita, 2018 pilihan raya 14 bersama kita, 2005 pilihan raya 2015 dia menjadi musuh kita, saya rasa ini sepatut dielakkan pada setiap kali pemilihan parti. Yalah, orang kata kalau nak mengelakkan perpecahan tu, biar lama kita bersatu dan nama parti bersatu bang kan. Ya, betul. Tapi dia berbalik pada abang punya tadilah, pemilihan di kawasan abang kan. Saya dengar ada dua penjuru Betul. Dua papan lah senang cakap. Dua papan lah cakap. Dua papan. Okey, adakah daripada konteks demokrasi, dia adalah yang terbaik ataupun ianya adalah menunjukkan yang bersatu ni semakin kuat? Sebab kira ada perlawanan ni, kiranya kuat lah parti bersatu ni kan. Apa abang punya pendapat? Ada, bagi saya ada dua pandangan. Yang pertamanya, parti ni parti baru. Patutnya kita kuatkan dulu parti.
baru kita lakukan pemilihan pemimpin yang terbaik untuk menerojoki parti. Ya. Tetapi bila parti ini belum kuat, kita membawa pada pemilihan yang saya tengok pemilihan ni pun bukan akan mengakhirkan dan memutuskan satu pemimpin yang betul-betul berkualiti, kerana kita masih sedikit, masih sedikit, keahlian kita sedikit, pemimpin kita pun masih kecil. Kalau kita bariskan pemimpin-pemimpin yang kita nak pilih untuk jadi AJK bahagian pun belum penuh barisan tu. Tapi kita dah pecahkan. Jadi saya rasa negatifnya memang tidak baik pada parti di peringkat bahagian lah bagi saya, kerana apa yang kita lihat di pucuk kepimpinan juga membariskan apa yang terbaik untuk parti. Apa macam mana peralihan kuasa tu berlaku, tu yang apa yang dah diaturkan oleh pucuk pimpinan, macam mana yang telah disetujui, tim presiden tak perlu dipertandingkan, tim belah presiden dah dibagi laluan oleh kepimpinan siapa. Jadi itu sebenarnya satu kebaikan untuk parti supaya kita tidak terlampau gairah untuk menghadapi pemilihan parti. Tapi yang lebih fokus ialah penyatuan parti kepada yang lebih positif dan tidak membawa pecah belah kepada penyokong-penyokong kita semua. Untuk pengetahuan semua, kalau dalam pemilihan setiap siri pemilihan ataupun fasa pemilihan parti, kemana-mana parti pun, kita membuat pemilihan ni untuk memilih seorang ketua yang mempunyai kriteria yang disukai ramai. So, macam mana bang, kriteria apa yang perlu untuk menjadi seorang pemimpin, ataupun akak umbi harus memilih kriteria ini sebagai pemimpin? Abang punya ni pandangan. Itu satu soalan yang baik bagi saya. Kalau mereka yang bertanding ni masuk bertanding, melakukan kempen, membuatkan gerak kerja secara sihat, baik untuk parti. Tetapi yang menjadi masalah dia, ada pemimpin di peringkat bahagian melakukan kerja-kerja yang tak sihat menjelang pemilihan parti. Maksud bang macam mana? Misalkan di peringkat saya memangku parti ni, jadi saya nampak apa yang berlaku di peringkat cawangan. Kalau kita di peringkat cawangan nak menghadirkan 20 orang untuk datang mesyuarat, di peringkat cawangan pun kita tak mampu. Terkial-kial orang kata. Terkial-kial, nama lain, datang orang lain. Ada. Ramai, banyak. Itu satu bibit-bibit awal membawa kepada parti kepada yang tidak sihat. Awal-awal nak masuk cawangan pun dah buat menipu. Nanti kalau orang macam ni duduk di peringkat bahagian macam mana? Mesti menipu. Kalau duduk macam ni di peringkat nasional, macam mana pula? Boleh ke pemimpin ini menjadi pemimpin dalam parti kita? Maksud jadi abang, saya menyerahkan pada ahli lah. So, maknanya maksud abang, pihak lawan ataupun pihak mana-mana yang mesti ada seorang tu, dia datang sebagai seorang yang ingin bertanding, sebagai ketua ataupun pemimpin. Adakah dia antara dia seorang yang cukup jumlahnya ataupun dia hanya sekadar syok sendiri untuk diri dia? Untuk diri sendiri, untuk diri dia lah, untuk menonjolkan diri dia supaya layak bertanding. Ini tak bagus untuk parti. Ini tak bagus sebenarnya. Jadi kalau kita sendiri nak mencalonkan diri untuk bertanding, dan kan kita di peringkat cawangan pun tak ada orang yang menyokong kita, pengikut kita. Waktu pilihan parti saja you hadirkan orang, tapi orang pun bukan ahli-ahli parti yang betul. Mana bunian lah. Bunian. Boleh, saya rasa nak setuju bang. Betul. Ini perkara-perkara yang tak sihat pada parti lah. Tak sihat lah. Tak sihat pada parti. Bagus lah. Okay, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita, pemilihan ni agak keras. Orang kata pemilihan ni kali ni agak tough. Bila Top Gun yang akan bertanding ni adalah orang-orang yang cukup memberi saingan yang kuat. So kita akan bersama dengan Abang Halim lagi untuk segmen Jom Luah. Teruskan. Okay bang, kita bersama sekarang ni ada satu program yang bernamakan program sesi Jom Luah.
So dalam misi ataupun fasa pemilihan ni yang abang pun bertanding, apakah harapan abang kepada kawasan abang, ahli-ahli kawasan abang dan juga pada ahli-ahli seluruh Malaysia untuk memilih pucuk pimpinan yang bagus? Apa harapan abang dan luahan abang? Saya berharaplah menjelang pemilihan parti di peringkat bahagian dan berehat pimpinan, kita ahli-ahli parti kena terus menilai seorang pemimpin yang kita nak angkat sebagai pemimpin untuk menjadikan pemimpin kita di peringkat bahagian dan peringkat pusat adalah pemimpin yang benar-benar bekerja kepada parti dan jujur kepada ahli-ahli, bukan pemimpin yang bermuka-muka. Ramai orang politik ni pemimpin dia bermuka-muka, mana lain yang di bibir, lain di hati. Betul. Dia cakap lain, dia buat lain. Ahli-ahli kena nilai. Di sinilah tanggungjawab ahli-ahli parti di peringkat bahagian dan peringkat nasional memilih pemimpin yang terbaik. Kerana lahirnya pemimpin ni melalui diri dia sendiri. Kalau pemimpin tu baik, akan bawa kepimpinan yang baik kepada parti. Kalau pemimpin ni seolah-olah masuk politik ni sebagai pelakon, akhirnya nanti parti ni hanya sebagai medan tempat lakonan sajalah. Maknanya berlakon semata-mata untuk mendapat perhatian. Kita akan membawa masyarakat, ahli-ahli parti dan akhirnya masyarakat negara ini dipimpin oleh orang yang betul. Harap-harap pemimpin tu boleh hadir dari dalam bersatu. Dalam parti bersatu. Kita tak mau pemimpin yang hipokrit seperti lahir di parti-parti lain yang ada pada hari ini. Itulah harapan besar saya. Pemimpin Parti Bersatu akan mewakili bangsa Melayu di peringkat politik nasional dan peringkat politik akar umbi. Baik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Halim yang sudi datang di podcast Inspirasi Teknokrat hari ini. Itu sedikit sebanyak luahan Abang Halim. So kepada semua, jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa ya, Inspirasi Teknokrat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.